Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zukrina maulana wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan ihya artinya yang menghidupkan. Baik, di antara perkara yang wajib kita beriktikad bahawasanya yang menghidupkan segala-galanya hanya Allah. Sebab ihya ini sifat ketuhanan. Ihya makna menghidupkan yang mati. Yang tak bernyawa jadi bernyawa, yang bernyawa jadi panjang umur. Seorang saja ada sifat ni, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kata ada orang lain boleh menghidupkan lain daripada Allah, tidak dengan izin Allah, maka keluar daripada agama Islam. Dia gitu. Sebab bila kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan mana yang kita kata tak ada tu? Tuhan yang diantaranya mempunyai sifat ihya, menghidupkan yang tidak hidup. Apa ni? Belakang nak dengar. Baik. Jadi jangan kita kata lain daripada Allah, doktor ke, tabib ke, PhD ke, siapa ke, boleh menghidupkan. Tak ada. Orang yang Tuhan beri akal, belajar sebagai doktor, buat master di India, PhD di London, tak boleh menghidupkan. Tak usah kata tok bekong. Hak mananya ngata garu biar jalan tau. Hak tu dia mampu kerah dah. Dia diri kerah kejut dah, mati macam mana nak menghidup. Doktor yang pandai dalam bab perubatan tak boleh menghidup. Siapa yang boleh menghidupkan, wajib kita sembah dia 5 kali sehari semalam. Tak ada orang, seorang je boleh menghidup, Allah Ta'ala. Faham? Batulah yang memberi nyawa, yang mematikan, yang menghidup, menyelamatkan nyawa, Allah saja. Yang berenang terjun manusia, tengok orang jatuh lemah, itu manusia. Dan yang menyelamatkan nyawa, bukan manusia. Sebab itulah sepatutnya segala-galanya terima kasih hanya kepada Allah. Sebab dia mastermind, dia kuasa betul. Nampak? Menyembuhkan. Bila kita menggunakan obat jadi sembuh, siapa yang menyembuh? Allah. Nah, ni dia yakin maknanya kalau doktor pakar boleh menyelamatkan nyawa ayah dia, tak ada beza dengan orang yang bukan Islam. Tak ada beza. Mana akidah ahli sunnah wal jamaah? Nah, akidah ahli sunnah wal jamaah ni, Allah segala-galanya, termasuk menyelamatkan nyawa mak ayah kita yang terlantar sakit, termasuk memberi nyawa kepada budak yang baru lahir. Orang lain tak boleh. Bukan Messi, bukan doktor, bukan hospital pakar, bukan Melaka. Itu semua adalah sabab musabab. Nampak? Yang menjayakan iaitu menghidup dan menyelamatkan nyawa, bukan sabab atau musabab, tetapi musabbibul asbab, orang yang menjadikan segala sabab. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni yang kita jahil. Bila makan obat mahal, garanti baik, sama dengan ayah ping. Walau 3 kali pergi ke Mekah, akidah rosak. Mana boleh garanti baik? Boleh garanti baik? Tak ada. La dhamina illallah, tidak ada orang yang boleh menjamin melainkan Allah. Kalau ada orang boleh menjamin garanti baik, dia Allah. Sedangkan Tuhan kata lau kana fihi ma alihatani illallah la fasadata. Kalau ada seorang lagi Allah macam Allah, jadi 2 Allah pada langit dan bumi, hancur lebur langit dan bumi. Ada seorang je Allah. Baca kata la ilaha illallah.
Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan mana tak ada. Tuhan yang bersifat sangat kaya, Tuhan yang boleh menyelamatkan nyawa, Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, memberi mudarat, Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Hak tu tak ada dah melainkan Allah Ta'ala seorang. Baru orang katik ngerti gitu. Nah, ni hunga juga 100 kali waktu baik puluh bahan nasi ayam 100 kali punya katik tahlil. Dah erti dah benda makna, dah tahu katik-katik tak. Tu makna kita kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar, yang kaya, yang mampu melakukan segala-gala melainkan Allah. Baru sah orang panggil kita minta tolong tahlil 100 kali wa arwah, baru boleh. Ni dia dah erti makna kalimah la ilaha illallah, dah ayat tahlil dah mana makan selalu. Dah erti makna. Sekurang-kurang bukan nak suruh tafsir, biar erti makna. Dia tak panjang pun benda makna mu kata la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar, yang bersifat dengan sifat ketuhanan, itu tak ada melainkan Allah Ta'ala seorang. Jadi kita nak usaha, nak berobat, nak ikhtiar, tak ada masalah. Tapi ingat, akidah kita yang menyelamatkan nyawa hanya Allah Ta'ala. Patut terima kasih kepada Allah. Batu kita ni syirik kalau kita minta tolong kepada makhluk, benda yang makhluk tak boleh buat, syirik. Yang kita boleh minta tolong sama makhluk, benda yang Allah Ta'ala izin makhluk buat, tu baru tak syirik. Musim-musim banjir ni kereta mampu tenggelam dalam air, kita pun nak minta tolong orang kampung tolak. Boleh tak? Boleh lah. Pasal Tuhan beri keizinan kudrat kepada manusia, boleh tolak kereta. Hak tu tak syirik. Kita minta tolong orang kampung, orang kampung pun mari tu nak tengok siang juga tau. Tu lah mampu depan masjid, Tok Imam ada, Tok Bila ada, Tok Siok ada, JKK ada belakang. Tak? Jadi tengok dah kawan ni mati kereta, tolong tolak. Pas tolak 5 riyal seorang. Ada ikhlas. Hak kita boleh minta tolong manusia, tapi menyelamatkan nyawa haram minta tolong manusia. Tak boleh. Yang ni yang Nabi kata izasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, kamu mesti minta tolong dengan Allah. Tolong hak mana? Tolong tolak kereta tak, tolong benda yang manusia tak mampu buat. Hak tu haram minta dengan manusia. Faham lagi? Menyelamatkan nyawa boleh. Tok Imam boleh menyelamatkan nyawa tok kita nak mati? Tak boleh. Doktor boleh? Tak boleh. Doktor cocok boleh, ubuh obat boleh, Messi bagian buang tahi. Nah, menyelamatkan nyawa jangan minta dengan manusia, minta dengan Allah. Dia gitu. Nah, kau senang nak jadi orang. Ni dok. Terima kasih kepada CNI kerana menyelamatkan nyawa saya. Suruh mengaji tak boleh mengaji. Tak, tunggu menyusah orang. Bukan orang sini, orang Terengganu. Dan amatah artinya mematikan. Tuhan yang mematikan, orang lain tak boleh mati. Datuk orang tembak orang tu, orang tikar orang, hak tu bunuh, bukan mematikan. Bunuh lain. Bunuh ni perbuatan kita menggunakan alat yang boleh mematikan orang. Pada sahabat, dia pun guna alat tu seperti pistol. Diuti nak tembak orang, dia panggil cubaan membunuh, walau tak tembak lagi. Tapi kalau diuti dengan pistol air, adakah kena cubaan membunuh? Tak ada lah, sebab pistol air bukan alat yang boleh mematikan pada sahabat. Dan yang memati Allah Ta'ala. Dan kena dia mati, kena tembak. Kena tembak tu sahabat yang mematikan Allah. Kalau tembak mati, semua kena tembak mati. Ada tak? Kena tembak tak mati. Kalau kita kata tembak yang mematikan, semua orang kena tembak mati tak? Ada tak orang kena tembak tak mati? Ada tak? Ada. Orang tak kena tembak mati ada. Berlambak-lambak ni yang keliling taman ni, ramai-ramai mati, kena tembak tak kena tembak? Tak kena tembak. Rebah motor tak kena tembak. Rebah motor, sakit perut, lemah jatuh, kejut balik, tengok jepuk, kejut ke bini duduk atas rambut, kejut mati terus tu lelaki.
Dah tikam tu cubaan nak mematikan. Dah kalau mati, Allah yang memati. Amatah sifat Tuhan, bukan sifat makhluk. Faham lagi? Kalau Tuhan tak mematikan, tikam tak mati. Ada orang kena tikam mati, ada orang kena tikam tak mati. Ada orang tak tikam mati ke? Dah tu jatuh pokok bukan jatuh yang mematikannya. Dia jatuh sebab dia gelicir dah. Dan yang jadi tak nyawa, Allah yang memati. Faham tu? Ada sikit beza tak tu? Faham tu? Tak faham tanya faham. Ni gitu. Dia tak boleh banyak-banyak bab akidah sikit je. Banyak-banyak nak ambil cakap lebat berharambang kali. Sikit je nak pegang. Faham lagi? Tak apa tu. Apa mati? Mati sebab jatuh bangunan. Tapi jatuh mesti mati? Tak. Yang memati Allah Ta'ala. Situ beza. Kalau tembok, kalau Tuhan tak benda mati, tak mati. Tak mati. Jadi yang mematikan Allah Ta'ala mengikut pelang Allah, dipanggil ajar. Dia berpelang, dia buat pelang. Kita buat rumah, kita buat pelang bila kita nak rombok. Rumah kita buat rumah apa semua, dalam hati ni kita nak buat tengah buat rumah ni, dalam hati ni tahun 15 tahun dia aku pacu rumah ni. Tak ada. Tapi Allah cipta makhluk, ada dah pelang iradah dia bila tarikh mati makhluk ni. Tu beza. Allah cipta kita 4 bulan duduk dalam perut mak. Nampak? Maka Allah perintah malaikat kata datang dia dalam perut mak kita duduk jadi janin bayi 4 bulan. Untuk rizqahu, tulislah rezeki dia, wa amalahu, dan kerja apa gigi besar, dan wa ajalahu, dan ajar dia berapa tahun. Padahal baru siap budak, baru 4 bulan duduk dalam perut mak. Tuhan dah pelang dah bila mati. Jadi mati ikut pelang. Cuma Allah tak khabar bila tarikh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tahu tarikh, senang pula. Semua orang taman-taman ni keliling mari belakang mana ni. Kalau tahu tarikh mati esok lusa. Dah oleh kerana tak tahu ingat kelambat lagi, dah yang mari ya masjid, dah yang mari surah. Tak baik duk tengok TV. Tengok TV ya. Dah payah mari surah dah, tengok TV. Kaki marabbuka TV3 Rabbi. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Astro nabiyyi. Mesti jawab gitu. Telah melalai benda apa yang melalaikan dia, benda itulah yang dia ingat ketika nak keluar roh, dan yang dia nampak ketika bangkit di padang mahsyar. Itu habis cerita. Waman ikhwanuka, siapakah kawan-kawanmu? Bollywood ikhwani. Jawab. Batu kita masa lewat dah. Cari makan dah. Pagi sampai petang Tuhan beri masa banyak. 8 jam seorang, 9 jam seorang. Tahu lah bertain pula 3 jam. Tak ada masalah. Sejam mari duduk orang ngajar. Tak boleh juga. Tak usah ngaku lah jadi orang. Beli tali buat tekak, duduk atas indah basikal. Tak kira siapa-siapa. Kalau haji kira. Pasal apa? Pasal mujahid daripada gelap kejahilan, tak mau keluar kepada terangnya ilmu pengetahuan. Sebelah rumah pun orang mari ngajar, tambah dengar juga. Tak usah jadi orang kan? Cari makan 8 jam, masuk pukul 8, balik pukul 4. Kalau balik pukul 5, 9 jam, tambah overtime balik pukul 7. 11 jam kerja. Sejam yang mari surah. Ada kipas? Tak. Ini masalah. Yang mematikan Allah sabab makhluk. Faham sabab makhluk? Kebanyakan berlaku dia ada sabab. Wa ja'alna kulla syai'in sababa. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu ada sabab. Tapi kulla tu makna bukan maknanya semua bersabab, dengan makna kebanyakan. Dia ada sabab. Ada juga tak ada sabab. Macam orang mati dalam tidur. Duduk mati. Ada sini.
Tak boleh nak kesam. Tapi oleh kerana doktor peraturan ni kena tulis kau serangan jantung. Padahal boy dah dapat kesam. Tapi prosedur dia kena buat gitu. Tak ada tanpa sabar. Dah ada gitu. Kena tulis jantung. Tak. Air kecil tak mani. Faham? Kena buat. Sangkaan dengan ilmu manusia yang begitu sedikit. Jangan main orang muda mati kedia, orang tua mati dulu. Jangan main gitu. Cucu mati, toki boleh-boleh ada gitu main buah musim. Faham? Cucu mati lama dah, lenyek lori. Ni tak jalan. Toki nu wah tepik tu. Kak Jo heboh toki. Faham berlaku, jangan main orang tua mati kedia. Budak dalam perut mati. Siapa masa? Kalau Tuhan izin. Kalau Tuhan tak mematikan, 100 lebih tak mati lagi. 120 tak mati. Budak nari mati. Dia bukan kira tua muda. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah kata bila datang tempoh kematian seseorang mereka itu, sesaat tak boleh nak cepat, sesaat pun tak boleh nak lambat. Sampai masa mati ayah mati dulu, toki tak mati lagi. Sampai masa cucu dulu, toki molek-molek ada lagi. Sini tak mandi tau. Masuk dalam luar tu. Masuk dalam. Boleh berapak kat depan tak apa. Boleh agak luar masuk. Sikit je berapak. Boleh gerak sehasta buat. Mana tu. Jadi kita ni dalam apa jua keadaan kita mesti mati. Kena ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita ni akan mati ni kayak gini. Bila kita mati, siapa yang kita akan berhadap? Kerajaan dunia ni dah mana yang kita takut sangat. Kita mati, kita akan berhadap kerajaan mana? Kerajaan Amerika, Rusia, Israel, China, Jepun? Dah. Kerajaan yang memerintah langit dan bumi. Sebab tu daripada hidup lagi ni kita kena takut kepada kerajaan Allah lebih daripada manusia. Tapi kita lebih takut manusia daripada Allah. Macam mana kita nak menghadap Allah? Sedangkan inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita akan balik kepada dia, bukan balik kepada makhluk yang kita duk takut sangat ni. Kita akan balik kepada Allah. Semua akan dibicarakan. Orang yang pernah dibicarakan di mahkamah dunia akan naik di atas pentas orang salah. Nampak? Dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil di hari kiamat. Tu hakim tu 15,000 gaji tu. Hak pakar kulit naka tak perlu. Faham? Orang pergi makan kambing dia buat tak perlu. Kulit naka. Dia akan dibicara di hadapan Allah nanti. Kamu nama si Pulang bin Sepulang bukan bekerja sebagai hakim sah. Ya. Dah ada dah kamu menjatuhkan hukuman sebagaimana yang aku turunkan dalam Al-Quran? Dah. Bila dah, dia akan dikenakan jatuh hukuman salah. Kerana Allah perintah wa anihkum bainan nas bima anzalallah. Hendaklah kamu menghukum di kalangan manusia kalau ada kes-kes dengan apa yang diwajibkan dalam Quran turun daripada Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau canggah dengan Quran, tak kira hakim Moskow, hakim London, hakim Amerika, hakim India dijatuhkan hukuman tak macam yang turun dalam kitab, semua kena azab dalam api neraka. Betul tak? Dua orang yang kata betul. Takut lagi dalam kata jangan takut, takut juga. Betul tak? Dia gitu. Naik, mu naik lagi, aku tak mau naik lagi. Aku seluruh. Dia gitu, kita berani bukan nak buat kacau kan? Tak.
Kerana kita patutnya takut hanya kepada Allah. Wa iyaya farhabun, hanya kepada aku saja kamu perlu takut. Nah, sebab Allah beri banyak sangat ration, bekalan kepada kita. Tiba-tiba kita masih lagi tak takut kepada orang yang beri bekal ke kita, berat nanang kita. Nah, bukan kita nak suruh berani tak tahu benda. Maknanya berani dengan benda yang benar, kita berani. Ni benda benar tak berani kau? Oh, imam paling harian. Bukan ada imam sini. Faham? Dia tergantung kalau imam ni imam. Itu bahasa nak lapor. Dah mula baca dah pagi-pagi subuh mu baca ayat benda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Oh, sedap baca ayat tu imam. Dah mana mu takut sangat? Nah. Fa ammal ladina amanu wa aminus solihat. Sambung ayat. Falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu yazlimun ya'malun. Maka ada pun orang-orang yang beriman, tu imam baca subuh Jumaat, dan beramal soleh, maka mereka itu tempat duduk mereka garanti dah. Tuhan kata garanti dah. Jannat, syurga lah, ma'wa sebagai tempat tinggal mereka itu, dengan sebab mereka lakukan amal-amal baik di dalam dunia. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Orang-orang fasik, orang yang berderhaka kepada Allah, Tuhan suruh tutup rambut, buka rambut. Tuhan suruh buka tutup aurat, dedah aurat. Allah suruh tinggal judi, main judi. Suruh larang minum arak, larang zina, larang joget, nyewap joget kau banyak. Pama'wahumun nar, maka tempat duduk mereka api neraka. Tak kira siapa-siapa pun. Mu presiden, timbalan presiden, dah pengerusi PBB, tak ada kira. Tak ada kata office boy. No. Kopi anang ke apa, tak ada kira. Orang fasik, pama'wahumun nar. Mu maharaja besar, mu Fir'aun, mu tokoh korporat, mu harta banyak, ada. Fama'wahumun nar. Siapa kata? Tu imam baca subuh Jumaat. Betul tak? Ada? Baca buat benda, baca nak sujud sejadah. Baik dah saya baca. Baca supaya makmum menghayati maksud ayat. Bila turun daripada surah masjid, makmum tak takut lagi kepada manusia, hanya takut kepada Allah. Baru tu baca ayat. Nah, panah kayak mana ni? Tapi musim hujan. Dah. Apa sebut ni? Nah. Dan ihda artinya yang menunjuk, dan idlal artinya yang menyesatkan. Allah Ta'ala saja yang boleh menunjuk. Tunjuk mana? Tunjuk sampai berjalan dalam pertunjuk. Adapun tunjuk saja tak mampu berjalan dalam pertunjuk, itu makhluk. Contoh pertunjuk ni, kita tunjuk jalan baik. Ni malam ni ada orang ngajak ni masjid, kita kabar kesimpulan, tu panggil beri petunjuk. Tapi dia berjaya tak? Bawa siapa datang sendiri. Tak boleh. Allah Ta'ala ayat tu. Jadi ihdak di sini maknanya Allah saja yang mampu membuka jalan baik, nampak di depan mata, hatinya dapat menerima, kakinya melangkah sampai ke tempat yang dituju. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau royak kabar benda baik saja, nabi-nabi, rasul-rasul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Nabi tak mampu nak memberi iman kepada pok saudara dia. Nampak? Nama dia pok saudara dia. Dan ni partai Abu Talib. Dia sayang sangat pok saudara dia. Nabi sendiri, kekasih Allah, tak boleh beri hidayah. Hidayah mana? Hidayah maknanya sampai beriman. Tunjuk saja boleh. Dan
akan tetapi Allah Ta'ala saja yang boleh nampak masukkan seseorang itu ke dalam petunjuk. Kalau Tuhan nak tunjuk padri masuk Islam, kalau Tuhan beri ihdak bapak padri masuk Islam, Kardinal, seorang kardinal terbaru di Mesir masuk Islam. Kardinal ni bukan kelas kutik tai cicak. Dia besar pakai sokok tinggi gitu, bukan padri biasa ni. Faham? Kardinal ni dia besar, bawah sikit pada pop, besar lah, masuk Islam. Kerana apa? Kerana ihdak, Tuhan beri tunjuk. Dan Tuhan juga ihdak. Kalau Tuhan nak menyesatkan, Allahu Rabbi, mak Islam, pak Islam, toki Islam, cucu jadi kafir, cucu tak semayang. Pasal apa? Idlal minallah. Dah Tuhan zalim? Tak. Kerana hamba itulah yang tidak ikhlas dalam beragama. Orang yang ikhlas cari kebenaran, Allah tidak akan sesatkan dia. Walaupun dilahirkan oleh mak kafir, ayah kafir, tapi dia mencari kebenaran, akhirnya Tuhan akan beri pada dia. Nah, kita Tuhan beri Islam, tapi tambah Allah, tambah Nabi, nak kemajuan semata-mata, jadi sesat bila ni. Jadi habislah jadi ikut Yahudi Nasara. Tak payah dah masuk dalam topekong pakaian macam orang Yahudi tu, dah sesat tak? Dua jenis saja kalau kita pegang dah sesat. Dah ikut dua ni garanti sesat. Siapa kata? Nabi kata, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu wahai umatku dua benda. In tamassaktum bihima lan tadillu, kalau kamu berpegang dengan dua ni lan tadillu. Lang ni makna istiqbal, kamu pasti tidak akan menjadi sesat. Kitab Allah wa sunnata rasuli au kama qala, Quran dengan hadis, dengan huraian daripada ulama. Maknanya kalau lain daripada ni yang kita pegang, benda yang tanggah dengan dua ni garanti sesat. Dia panggil mafhum mukhalafah kalau orang mengaji usul fiqh. Faham? Mesti sesat. Quran kata benda ni haram, kita pergi buat, sesat. Tak kira siapa-siapa. Nah, Quran kata benda ni wajib, kita kata tak boleh, sesat. Quran kata benda ni haram, kita kata tak apa, sesat. Hadis kata kena buat gini, tak boleh buat lain, kita buat lain, sesat lah tu. Dah sesat, duduk-dua ni kaki Fatih Hinter. Kullu dhalalatin finnar, tiap-tiap yang sesat di dalam api neraka. Tan Sri ke, Datuk Sri ke, Presiden ke, tak ada kira siapa-siapa, imam besar dunia ke, berkata imam kampung, dalam api neraka. Dah sesat. Nah, gitu. Ayah dah sesat, dalam syurga. Anak sesat, anak masuk neraka. Dia bukan masuk sebuah rumah gitu, bukan warisan lain, kira rumah. Oh tu kira rumah. Ayah boleh, anak boleh tupang. Nah, ayah boleh warisan 200, anak boleh ke 30 ya. Ayah tinggal 7, ayah barang 10 ya, mak senang. Nah, tapi akhirat suku tu masuk neraka, toki masuk surga. Tu dengan toki masuk surga, anak cucu habis jadi kafir, habis sesat dalam neraka. Tu lah. Dah beri peluang suruh beramal, tak mau beramal. Kalau orang mengaji ilmu dunia sampai pecah kepala, tak apa. Bayar PPT, gadah kubah, gadah rumah, tak apa. Nak carinya ilmu dunia, tak salah. Dah guna ilmu akhirat ni. Dengar bab akidah, dengar masalah halal haram. Siapa yang tak belajar, haram. Siapa tak belajar, jadi fasik. Siapa tak hadir dengar, tak boleh jadi wali nikah. Tak hari. Nah, dan ni kan dia ramal kat mari, tak ada projek. Kalau ada projek yang ter hari ya. Nah, tu tak? Tu tak pakcik? Pakcik kerja dia Yeling pecen dah. Nah, pecen benda tu cikgu besar.
kerja sendiri. Pasal tu dia boleh mari. Kalau dia Perdana Menteri tak boleh mari dah. Tak lari. Tak boleh mari dah. Kalau dia timbalan Presiden Petron mana Iong dah boleh mari dah. Sini masa ni duduk atas meja snooker. Ada arwah dah kita ni duduk dalam kegelapan, jahil, tak tahu hukum syarak. Nah, tubiklah kepada terang ilmu. Kena tahu tak kena bayar dia ni ngajar tak ya kena biti. Kita nak belajar matematik 40 riyal sebulan. Nah, sains 50 riyal, bahasa Inggeris 35 riyal. Agama free, dah belajar berdosa, dah belajar jadi fasik, dah mari masuk neraka. Tak mau mari kau. Orang ke apa? Nah, maka jikalau diperbuat yang demikian itu tiada jadi, ia akan menambah ketinggian, dan jikalau ditinggalkan daripada buat, dia tiada pula jadi, akan mengurang ketinggiannya ketinggian Allah. Maknanya Allah Ta'ala kerajaan yang sangat kamalat, sangat sempurna. Tak macam kerajaan dunia. Allah ni kalau dia jadikan satu-satu benda, dia buat satu-satu benda bukanlah untuk naikkan martabat dia, bukan untuk mengokohkan penguasaan dia ke atas langit dan bumi. Tak. Dia ciptakan segala sesuatu untuk faedah kita, bukan faedah dia. Kerajaan dia buat satu-satu benda faedah untuk dia. Dia buat kilang, dia suruh kita kerja apa semua, ekonomi naik, kerajaan tu maknanya selesa. Allah tak gitu. Kita pakat semayang belaka hak dia suruh. Kita pakat ke Mekah, pakat korban, pakat puasa, semua orang mari tiap-tiap malam 5 waktu sehari semayang jemaah pun tak ada hal Allah. Tak naik sikit martabat, kerana dia Ta'ala yang maha tinggi. Tinggi lagu mana? Kita berpakat nak tambah ketinggian Allah, tak mampu. Kerana kalau kita semayang serentak dalam masa yang sama, daripada zaman, daripada seluruh dunia ni, yang sekarang ni ada lebih kurang 6.6 bilion manusia, semua orang tak ada pun kafir, semua beriman belaka, serentak masa yang sama semayang belaka. Faham lagi? Sama dah seperti kita ambil hujung jarum, kita celup di dalam laut. Berkesan tak air laut? Tak kesan sikit pun. Nah, tak ada hal ni. Bukan kerajaan cik, kerajaan dunia orang pakat sokong je, hiduplah. Orang pakat lawan, mampu kerah, gitu je. Kerajaan Allah kan gitu. Nah, tak ada kita lagi dia kerajaan dah. Dia sebenar-benarnya, yang sepatutnya. Nah, dan kita ingat, kita ni kaki tangan kerajaan Allah. Betul tak? Bukan 55 tahun pecing. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Hendaklah kamu menjadi hamba abdi, iaitu mengabdikan diri. Mana kamu kena jadi kaki tangan kerajaan Allah sampai kamu mati. Mati baru selesai kerja. Tak boleh berhenti buat ibadat. Kalau ada orang ngajar kena pergi dengar sama. Sampai bila? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai mati. Dah puasa pun ni, puasa pun sampai mati. Semayang sampai mati. Dah kena kerja 55. Khamsin wa khamsina. 55 je. Nak orang putih panggil 55. 55 je tadi ya. Nah, tak ada beceng kaki tangan kerajaan Allah. Kita tak sedar. Nah, kita menjawab jawatan sebagai hamba Allah, kita telah menjanji dalam maknanya kalimah la ilaha illallah, kita nak bekerja dengan kerajaan Allah. Tak ingat, lupa janji. Nah, bukan Tuhan suruh sembelih anak macam Nabi Ibrahim, suruh sembelih kambing pun kata nak mampu. Nah, atau kata sembelih anak. Nabi Ibrahim Tuhan perintah sembelih anak, terus di dapur tak cakap anak. Kita Tuhan suruh potong tangan pencuri, bukan suruh potong tangan Perdana Menteri, bukan suruh potong tangan Tok Imam, tangan anak kita, tangan pencuri, orang yang melakukan jenayah kita sayang. Apa tahu lagi kalau suruh terus potong kepala anak kita sendiri. Nampak lagi?
Imam kita setakat ni. Nabi Ibrahim Tuhan suruh potong kepala anak dia. Anak yang paling cantik Nabi Ibrahim dapat dengan Siti Hajar. Hak dengan Siti Sarah Nabi Ishak. Nah, Nabi Ismail kecil lagi, Nabi Ibrahim sangat sayang. Sayang sangat ni Nabi Ismail ni, pandai cakap, akalnya cerdas, budak yang pandai, muka comel. Nak banding muka Nabi Ismail muka kita kau, tengok muka juga. Dalam gitu comelnya, cerdiknya, kasihnya, bila Tuhan suruh sembelih tekuk anak, Nabi Ibrahim tak cakap banyak. Nabi Ibrahim tak kata lah, Tuhan ni tak beli lah, tak patut lah, tidak sesuainya masyarakat majmuk ada. Dia ambil pisah sah nak potong, bila letak atas tekuk toreh, tak cakap banyak, tak lu. Bila Tuhan waktu turun kibah daripada surga, barulah lu. Nah, Nabi Ismail suruh Nabi Ibrahim pandang ke lain, kerana kecil hati tengok muka ayah, takut berasa kesian tak jadi sembelih. Nabi Ibrahim paling ke lain, tarik sekali lagi, makan keluar darah, tengok rupanya kibah. Nah, berat kita ni ya. Nah, berat. Suruh sembelih anak dia nak sembelih. Nah, kita suruh mak dia jatuhkan hukuman pada orang yang melakukan jenayah, tak mau buat. Patut nak masuk surga, banyak cantik. Tok imam kepala nak masuk surga, hak Tuhan suruh buat, tak mau buat. Nak surga pula nak bidadari, bodoh. Allahumma rzuqna bihuril ain, kata Tok Imam, gata punya Tok Imam. Nak bidadari comel, macam muka dia lawa kan. Faham? Buat hak Tuhan suruh, baru boleh bidadari. Bidadari yang ada di atas katil yang terangkat. Nak duduk atas katil aja Tok Imam. Hak orang suruh buat, tak mau buat. Hukum Tuhan mutalak. Katil apa? Duduk dalam api lagi. Dia gitu. Nah, macam orang mabuk ni baca doa. Buat dulu. Kalau kita buat dah minta pun Tuhan beri. Ayah kita, mak kita sebagai anak, kita taat sama perintah mak kita, perintah ayah. Tengok mak balik jauh, kita ada pasal, berlari dia ambil raga di tangan mak. Tengok mak pegang nyapu, sambung tangan, ambil nyapu, tolong sapu. Nah, ayah jauh lagi daripada tak nak berhenti lagi motosikal, balik surah, kita tokat dah motor. Faham? Baiknya anak. Siapa menyembah ayah-ayah? Kalau anak lagu tu, tak payah minta. Ayah boleh fiting, memang nak beri apa-apa ke anak. Betul tak? Dah. Dan ni kita mana? Hak Tuhan semua kita lawan. Minta bidadari, manis mucuk. Fikir tu. Tak mana sapuh langsung gitu. Daripada rumah yang tengah jalan, dah semayang, tak apa ceritanya. Nak surga ke nak neraka? Tu minah rempik tu. Ceritanya ni, dia duduk kendor biar-biar pokok bunga. Gak, kita pergi kepung je, jangan takut. Nak tanya ni. Dan ni nampak dengan seluar, nampak pusat, seluar neleh, nampak punggung kot belakang. Boleh tengok belakang, kot side mirror, kot bumper, nampak habis. Dah guana ni, hukum. Nak masuk surga, nak masuk neraka. Masuk surga, ustaz. Dia jawab, tak mau neraka. Dah pakai pusat jelek, dah kira dia nak masuk surga. Buatlah orang suruh, baru boleh. Ingat surga ni bala raya apa? Pakai pergi ramai-ramai berok lopak gitu, tak boleh. Bala raya kambing boleh duduk. Inilah makna jaiz pada hak Allah Ta'ala Tuhan kita Azza wa Jalla berbuat segala alam. Maka yang dinamai alam itu 4 perkara. Mungkin maujud, namanya artinya yang ada sekarang ini. Kedua, mungkin sayujad, namanya artinya yang lagi akan diadakan. Ketiga, mungkin makdum, namanya artinya yang sudah hilang, seperti zat Nabi kita dan Nabi Adam. Keempat, mungkin ilmilah annahu lam yujad, namanya artinya yang sudah maklum pada ilmu Allah, tidak akan diadakan baginya. Seperti iman segala kafir dan laut tertunu, yakni laut terbakar. Ni contoh kitab lama. Memanglah kalau kita nak banding dengan ni, keadaan kita payah nak faham lah.
cerita orang dulu-dulu, maka dia buat ibarat cara orang dulu-dulu cakap. Nah, maksudnya kata ulama-ulama, nah, makhluk ni dia ada 4 jenis je. Makhluk yang telah tak ada, mungkin ni yang telah tak ada, yang ada sekarang, yang akan ada, yang memang tak ada. Walaupun boleh ada, tapi dia memang tak ada. Contohlah yang tak ada dah, tok nenek kita dulu ada, sekarang tak ada dah. Nah, dia mungkin makdum, mungkin yang telah ditiadakan oleh Allah. Bunyinya saja arah tu. Nah, tapi nak khabar benda yang ringkas. Kita ni semua makhluk, asal tak ada, diadakan oleh Allah, akhirnya tak ada balik. Yang tidak binasa hanyalah Allah, kekal dulu, kini dan selamanya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, semua pada alam ini fan. Fan ni mana akan binasa, akan rosak. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang tidak rosak, yang tidak binasa, yang tak mati, yang kekal dulu, kini dan selamanya, hanyalah zat Tuhan kamu, zul jalal wal ikram. Tuhan mana? Yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Hak lain mati habis. Nu tu bubu jilat lepas tu zaman mananya, zaman 100 tahun dulu ada dah. Hak dulu jangan zaman dia terbang kat dalam atas gajah tengok dia, gajah tu baik tahi, takut dia kena, faham? Rimau tengok dia, rimau kecil, ulu balang besar. Orang cerita dulu-dulu, rimau tengok dia, rimau kecil. Kita tengok rimau kita kecil, faham? Mati dah, faham? Maharaja yang paling hebat lah, pakak jenis raja Firaun ada. Mampu kerah mayat Firaun jumpa dalam laut, dipamerkan di Museum Kahirah. Nak tengok 3 riyal, busuk kohor, hacing pering. Maharaja yang paling agung ada. Separuh Afrika dan separuh Eropah atomah tiap-tiap tahun ke dia. Nah, kita ada orang atomah Malaysia, orang tahu bunga mah, kalau takut ke kita ada. Bangla masuk program dia, tak ada. Tokoh korporat yang paling banyak harta, Korun namanya, Tang Sri Korun, mampu kerah. Dah banyak apa Korun, kalau dibalut ni kata kita gali-gali jumpa mah banyak, kita kata harta Korun, kita kata. Hak balut hak dia juga, dah kaya juga tu tak? Kita gali sini jumpa harta banyak dengan dolar mengapuk zaman dulu, kita panggil harta Korun ke harta hadari? Harta Korun tak? Nama dia juga, padahal dia duduk ni di Mesir. Maknanya hak dia belaka. Apa lah dah duduk dalam tanah, jilat cok kata dia panggil. Tak gerak geri dah, tak gerak geri. Nah, kerajaan Byzantium, kerajaan Rom hacul bubi. Yang dah utuh kerajaan Allah. Batu barang siapa yang iktimat qalbuhu ila Allah, barang siapa yang hatinya bergantung hanya kepada Allah, maka dia bergantung pada dahan yang sangat kukuh, yang tidak akan patah selama-lamanya. Gitulah. Kita sahabat musahabat ikhtiar sama manusia, hati tetap bersama Allah. Gitulah. Nah, dan hati bersama Allah ada. Botok cing, nah botok cing. Nah tak botok cing. Jadi dengar nama botok cing. Tak benar. Dah mu pernah ambil. Masa kita kecil-kecil dulu dah, tahun akhir awal 80-an masih. Nah, awal 80-an. Dah cek dah tu. Sorok. Ni remaja je ni dulu. Jadi gangster lah dia ni, gangster yang cukup maknanya samsing lah, pembunuh. Tembok orang kata begitu, peropok, jenayah berat. Oh, orang tak boleh takut dia. Tapi bila nak bawa ke tali gantung, tak boleh jalan, tak boleh berjalan, kaki tak boleh nak melangkah, jadi lembek. Tak boleh nak lakar dia. Faham? Pasal apa? Tengok situ tempat berani tak berani. Syekh Qutb rahimahullah ta'ala, pengarang kitab tafsir fi zilalil Quran, apabila nak dihukum gantung oleh kerajaan Mesir, pada waktu subuh diambil lepas salat subuh, berjalan dengan tersenyum ke tali gantung.
Pasal apa? Pasal hanya takut kepada Allah. Dia dapat kemanisian iman. Nah, kita manis di bibir dah. Berani mulut kita berani mulut wah sembang ketak kopi. Balik di rumah jalan pijak semua pun tak mampu. Baru nak keluar pukul 10 malam aku duduk betul kunci rumah. Bila tu lagi mana pula? Dah. Nak itak kucing takut dah itak tester. Misal adamnya ni. Macam agak sekutu tengok dulu. Nakut baik. Orang takut bini sayang je lah. Jangan takut. Dia sayang je. Ya dia tak takut ni opang. Sayang dia bukan tempat kita nak takut, tempat sayang gitu. Ni dia takut. Janggut kat dada. Takut buat bini. Tengok pada kayu sugi semua takut atas lima. Dia celok kebal 2 inci. Nakut baik juga. Aku dah kata apa. Dia tambah je tu. Dan demikian lagi wajib pula bahawa diketahui oleh sekalian yang akil balik barang yang wajib bagi hak segala rasul dan yang mustahil padanya dan yang jaiz itu yang harus padanya. Wajib kita kenal Nabi SAW, Nabi Muhammad Khatamul Anbiya wal Mursalin. Wajib kita kena tahu 4 atau 3 sifat para nabi dan para rasul. Batulah dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, dia ada yang fardu ain. Talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fardu ain itu fardu atas kalian orang Islam. Tak kira lah Islam mana pun. Islam Kuantan ke, Islam di Baluk ke, Islam di mana-mana, di Pekang, Terengganu, wajib kena hadir. Kalau tak hadir, kena cari kat mana-mana pun. Tak boleh siang malam, kena belajar 3 ilmu. Ilmu tauhid, ilmu halal haram iaitu fiqh, dan ilmu akhlak atau panggil ilmu tasawuf. Sekadar fardu ain. Tak belajar jadi fasik. Kalau haji fasik. Kalau hajah fasiqah. Kalau cikgu fasik. Dia mengajar 15 tahun, cikgu sekolah Allah hormat belaka kamu. Tapi bila orang mengajar ilmu agama, mu jahil lagi, mu tak dengar, cikgu fasik. Dan kalau cikgu besar fasik. Gitu lah. Tak ada kira siapa-siapa, tak ada kira. Bukan mesti mari sini, di mana-mana cari ilmu agama. Hukumnya wajib, tak cari berdosa. 3 kali orang mari mengajar, tak turun juga, dapat nama fasik. Kerana dosa ini menjadi dosa besar. Baca kalau kita main bola pakai luar pendek sekali, dosa kecil. 2 kali, dosa kecil. 3 kali, jadi fasik. Faham? Tapi kalau minum arak, sekali minum, fasik selalu. 2 kali main bola luar pendek, boleh jadi lagi wali nikah anak. 3 kali, dah boleh dah. Pasal 3 kali, dia panggil jadi fasik. Benda ni kita nak tahu. Benda ni dah rugi belajar. Ni mari ramai-ramai ni, tak payah tinggal pun ambil duit, buat balik semula. Dah rugi dah. Bola berapa dekat sini bola? Bola berapa? Kalau bola di stadium Darul Mamur RM17. Kaki bola jawab RM17. Faham? Jangan marah. Suka mu semua juga sama je. Kaki bola belaka. Sama belaka dah. Itu banyak kena main dah. Kalau lagu belaka tak ada pun warak tu, tak ada. Walaupun sikit dia ada juga minat lagu. Mari daripada lagu belaka. Tutup Imam Zawal muka lagu belaka. Kena balik tu Imam bunyi telefon. Bunyi telefon lagu Aisyah. Telefon tu Imam. Telefon tu bila molek sikit Crazy Pro. Lagu belaka dulu zaman jahiliah gitu. Sekarang ni dunia lagu memang ni. Dalam kereta lagu, naik bas lagu, masuk dalam supermarket lagu. Lagu belaka kita berhenti kat tu lagu tau. Semua kita ni dikelilingi oleh nyanyian. Mari dia buat dengan nyanyi belaka. Kuatnya serangan fikiran
daripada Yahudi dan Nasara. Nah, orang ni penyanyi hak minyak sekarang nama dia sekarang ni malu dia asal malu penyanyi hak Melayu Hatan. Tengok orang putih tak ingat dah reti ke orang putih saya kata tu dia minyak Hatan. Nampak pada muka dah lain sama je, sama tak usah cakap besar. Ada mana lagu masing-masing, ada orang minat rock, minat apa, minat tu gini. Nama apa ni, macam penyakit, banyak penyakit. Kalau tak ada penyakit dah yang mari sudah nak berubat kan. Ni kita habis, cuma kita ni lagu slow sikit. Kita tak main lagu ganas-ganas, kita main lagu trash dengan metal je. Ada pun yang wajib baginya 3 sifat, iaitu yang mustahil atasnya pula 3 sifat, iaitu lawan sifatnya. Kita mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama kita belajar asyhadu an la ilaha illallah, kita mengisbatkan ketuhanan Allah. Wajib kena ma'rifatullah. Orang tak kenal Allah tidak diterima sembahyangnya. Allahu Rabbi. Kemudian kita sebut pula wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kena kepribadian Nabi Muhammad SAW sekadar fardu ain. Nabi lain kita sebut nama tak apa dah. Tak kenal tarikh lahir, tak kenal nama mak anak, nama anak, nama ayah. Nabi Muhammad kita kena kenal sedikit sejarah dia. Kalau kita tak tahu juga berdosa kita kepada Allah. Faham? Ni nak belajar. Dah kalau ayah tak kenal Rasulullah, tanya Nabi Muhammad beranak wajibnya balik awal. Faham? Tempat lahir Nabi wajib tahu, tempat wafat Nabi wajib kita kena tahu sebagai orang yang mengaku Islam. Tapi kita dipesongkan kaedah pembelajaran kita lupa sejarah yang wajib kita tahu. Kita duduk hafal sejarah yang tak ada faedah pun kita tahu. Duduk hafal juga sejarah Alexander Graham Bell. Nawam dia. Faham? Tarikh lahir Mahatma Gandhi apa mulu mu anak jadi dia. Jasa-jasa Ho Chi Minh belajar semua tak ada munafik. Nabi kita sendiri kita tak kenal anak siapa, toki Nabi nama apa, tok yang lelaki nama apa, dah lina sebut terhege-hege dah. Kita banyak dah buat salah. Bahkan semua kitab-kitab ulama menyebut wajib kita kena kenal Rasulullah lebih daripada Nabi yang lain, lebih daripada kita kenal kepribadian orang lain. Kerana Nabi saja yang ingat kepada kita bila kita dalam keadaan susah di padang mahsyar nanti. Semua Nabi 124,000 orang Nabi, 315 orang Rasul akan menjawab nafsi, aku tak heran orang lain, diri aku nak selamat. Bila kita minta tolong, Nabi seorang saja sebut dalam hadis akan jawab ummati salimha, umatku selamatkan umatku. Nabi orang ingat kita hari kiamat, betul tak? Kan kita jumpa Nabi Musa kata aku tak boleh tolong, aku pun tak tahu lagi. Jumpa Nabi Ibrahim kata tak boleh tolong juga. Jumpa Nabi Isa dah boleh tolong. Nabi seorang je yang kata nak tolong kita. Tiba-tiba sejarah Nabi kita malah nak tahu orang ke apa kita ni. Orang yang nak tolong kita tak mau kenal dia. La ilaha illallah. Itu kata salah banyak dah kita ni, salah banyak. Jadi kita mohon pada Allah panjangkan umur biar sempat kita belajar sekadar yang wajib ke atas kita. Itu sajalah. Minta panjang umur. Apa buruk pun. Baik, sejam dah. Sikit lagi boleh? Soalan nanti. Baik, kita berhenti kat itulah. Wallahu a'lam. Kita sambung balik. Iaitulah ada pun yang wajib baginya 3 sifat. InsyaAllah kita sambung balik
Soalan yang pertama, apakah hukumnya meninggalkan sembahyang jemaah jika bekerja secara shift dan tak boleh meninggalkan kerja kerana boleh berlaku kecemasan atau shutdown? Hukumnya harus. Kerana kecemasan, kita dibenarkan untuk kerja shift, jaga benda-benda yang berbahaya, dan minggu depan pusing pula orang lain. Itu dibenarkan oleh syarak. Nampak? Tapi shutdown tu benda yang bahaya sungguh, bukan shutdown peliti ayam. Benda-benda besar yang boleh memberi mudarat kepada ramai. Jika ada makna ditinggalkan begitu saja, ini dibenarkan. Tak ada sebut dalam kitab-kitab lama. Ini fatwa daripada ulama-ulama yang terkini. Kalau kitab lama sebut, kita boleh menyelamatkan harta benda kita, tak pergi sembahyang jemaah seorang saja. Contoh, orang yang dia nak ingat ke dia nak masak makan gula sekawah, boleh masak sebelum jemaah. Tiba-tiba dah rebang jemaah, tak masak juga gula tu, maka tak apa seorang tunggu gula tu, orang lain pergi sembahyang jemaah. Kerana nak jaga gula tu jangan bagi jadi punah. Faham? Jadi kias dengan sekarang shutdown ni benda-benda yang boleh merosakkan harta yang begitu banyak, maka kiaslah dengan jaga gula ni. Jangan dilapas sekilang pula lagi sembahyang jemaah. Ikut shift lah, orang lain pula minggu depan. Dia begitu. Soalan seterusnya. Kaum wanita yang tak tutup aurat kata mereka pun Islam juga sebab mengucap 2 kalimah syahadah. Minta penjelasan. Kaum perempuan jadi mungkin tidak tutup aurat, pakai baju berlubang-lubang, tebuk situ tebuk sini, koyok situ koyok sini. Orang pun kata buat ni gini, pakai gini. Dia jawab, kami orang Islam kami mengucap juga kalimah syahadah. Ingat musa orang lain, ingat orang tutup aurat je Islam, tak tutup aurat pun Islam juga. Kita nak kata pun ni. Jawabnya memanglah bila mengucap 2 kalimah syahadah Islamlah kamu. Tapi dalam kalimah syahadah itu ada perjanjian nak tutup aurat. Dia gitu. Sebab bila kata asyhadu an la ilaha illallah, aku berjanji, aku bersaksi, aku hanya beriman kepada Allah, bukan hanya kepada Allah. Wa bima qala Allah fil Quran. Aku juga akan beriman dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut mana dalam Quran? Kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai perempuan-perempuan yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, hendaklah kamu meletakkan jilbab-jilbab, tudung-tudung kepala yang menutup rambut-rambut kamu sampai di atas dada-dada kamu, kalau kamu perempuan yang beriman. Tu bukan saja mengucap, tapi apa yang Tuhan sebut dalam Quran kita beriman juga, baru dipanggil orang beriman. Kalau mengucap saja tapi tak percaya Quran, buat hukum tak beriman lah, rosak iman. Jadi kalaulah perempuan yang mendedahkan aurat tetapi mengucap 2 kalimah syahadah, memang kita kata muslimat, perempuan Islam, tetapi Islam yang asilillah, orang Islam yang derhaka kepada Allah. Dalam hadis menyebut bahawasanya membuka aurat ni akan dibakar sekadar mana kulit yang dinampak oleh laki-laki ajnabi. Kalau nampak setakat betis saja malaikat akan bakar kaki perempuan tu di hari kiamat nanti. Dan ini bukan setakat betis, sampai sekeliak punggung belah kain. Kau depan kita tengok comel dah, dia pakai tudung, dia pakai baju, pakai kain pas bawah. Comel budak puan ni, biarlah nampak maknanya rajut sikit pun tapi tutup aurat. Kita pun senang kau tengok. Pusing belakang koyok sampai kat punggung, ni belah. Depan molek, belakang koyok. La ilaha illallah. Kita pun ikutlah dia. Nampak? Ni sekadar mana? Sekadar sekat punggung sampai tu api neraka sambung. Dia pakai dengan sekat siku, nampak sekat siku dibakar dalam api. Nampak tiap? Tiap bakar di api. Sebelum kena api neraka, balik ni buat test dulu api dunia. Tak ada apa-apa. Test api dunia dulu. Nak pakai baju nampak tiap, balik karang akak tiap, ceh lighter, ceh ke tiap. Tak usah lama, 5 minit dah. Kalau anggap cabut kulit tiap, tak usah bakar dah aurat. Tak tahan kulit kita. Kulit kura pun dalam api belulung. Tak usah kulit kita. Faham? Memanglah Islam, tapi mudah dalam aurat dia panggil Islam yang derhaka. Nampak? Derhaka dia sedap dengar.
Kalau rakyat derhaka pun susah dah, apatah lagi derhaka kepada kerajaan Allah. Seorang nak masuk korban, duit dah bayar, tapi mati pagi raya. Oh ni ya dia. Mati pagi raya, tak sempat korban. Bagaimana bahagian lembu si mati ni? Kita main cabut-cabut ni tak apa tau. Tak selesa pakai. Main cabut spek tak selesa. Orang tak kata bila kita pakai spek macam hero teknik je. Jadi leceh. Jadi dia masuk korban, dah beli lembu wakil dah, apa semua dah, mati pagi raya. Ni tanduk dia lembu ni sendiri barang ni. Nampak? Mati pagi raya. Kadang-kadang kejut gelodok main ngecum bawah pagi raya, mati dia. Dan macam mana bahagian dia kayak gini? Maka bahagian dia diteruskan juga. Diteruskan juga. Dia kias dengan orang yang berwasiat untuk melakukan korban. Dia wasiat mak, kita wasiat mak rasa dok jam dah. Korban gebang tahun ni. Jadi kalau mak mati mu gebang dah, seekor lembu ke mak dah. Maka mak dia pun mati dan ada tinggal duit, wajib kena tunai wasiat. Faham lagi? Sembelih seekor lembu bagian mak dia yang telah wasiat. Sebab korban kalau tak wasiat tak sah, tak dibuat untuk si mati. Faham lagi? Tak boleh. Jadi hak ni dia memang masuk sendiri dah. Cuma tunggu masa hari lembu nak sembelih, atau lembu ada tunggu tukar sembelih mari, dia kerja mati. Maka diteruskan bahagian dia. Maknanya kalau dia tak wakil niat lagi, waris dia akan wakilnya kepada juru sembelih menyembelihkan lembu. Dia dah wakil pergi sembelih. Kita tanya juru sembelih lembu tu, dah ada si mati ada wakil dah sembelih. Dok lagi. Waris dia mewakil, dia tolong wakilkan kepada tukang sembelih. Saya wakilkan kepada awak menyembelih bahagian lembu korban ibu saya. Dia kata gitu. Hak sembelih kata saya terimalah atau saya setujulah, baru dia sembelih. Lebih banyak ni. Dah wakil pun sembelih. Pakai mana lembu tu? Boleh ke sembelih lembu orang? Tuan ni tak suruh. Tak boleh. Kita tak tahu hukum. Tengok orang gerbang tak? Kau pelik lagi nak atur orang gerbang. Kilang tu dia nak atur orang, dia kosi-kosi buat gerbang 2 ekor lembu. Nak atur orang 2 ekor lembu. La ilaha illallah. Tak payah tengah orang. Pelik tengok ni. Suruh menyaji tak mau, suruh makan kedalah dia. Ni masalah. Mana boleh? Paling banyak 7 orang je. 7 orang saja boleh naik. Seekor lembu 7 orang je. Seekor kambing tak boleh kosi. 600 orang 2 ekor lembu. Pejabat belajar buat 48 orang kaki tangan seekor lembu. Mari dua ni tu. Dia buat akalang tu. Akal bodoh. Kita ni kok. Pasal kita tak mengaji je kok. Tak boleh 7 orang ni. Boleh pula 300 orang seekor lembu. Kan tunggangan kita hari kiamat kan. Nabi kata apa benda ni? Azimu bahayakum fa innaha matayakum yaumil qiyamah. Kalau nak sembelih korban, sembelihlah yang gemuk-gemuk, kerana dia akan menjadi tunggangan kita pada hari kiamat. Kalau 7 orang naik lembu gemuk, okey dah. 300 orang mampu gerah lembu. Nak naik ke mana? Orang dekat boleh gandang 3, gandang 50, labak habis sepeng-sepeng. Soalan baru ni saya ada dengar kuliah daripada seorang ustaz yang pelik. Yang ustaz ni kata boleh pakai gelang apa pun selain emas. Tahu saja gelang adalah barang perhiasan bagi perempuan dan haram bagi kaum lelaki. Islam memakainya, minta penjelasan. Baik, apa yang telah dijawab oleh ulama-ulama, perhiasan tubuh bagi laki-laki, jenis barang perhiasan ini hanya satu saja, iaitulah cincin. Dengan syahadah dilihat sendiri oleh para sahabat radhiyallahu anhu yang sempat bersama Nabi. Nabi tak pakai gelang, Nabi tak pakai subang, tak pakai rata, tak pakai kalung pada tubuh baginda. Nabi hanya pakai cincin. Batu sunnahnya perhiasan tubuh cincin. Yang paling afdal sama dengan Nabi, iaitu cincin perak, matanya warna hitam. Itu paling afdal. Walaupun harga RM3 per mata, orang lain zamrud RM70,000, afdal Nabi lagi kerana mengikut sunnah. Maka sebab itulah ulama-ulama berfatwa gelang, subang, kalung, rantai adalah perhiasan yang huliyah, yang khas untuk wanita. Maka haram untuk laki-laki memakainya, melainkan dengan tujuan yang tertentu, dibenarkan oleh syarak. Macam orang haji pakai takut hilang,
Sekali mati ramai-ramai kena pijak, mayat tak tahu orang mana. Jadi ada buat takar sikit, tanda dari Malaysia. Nah, kan orang buat haji kadang-kadang dia pakai gelang plastik. Tu dimaaf lah, tapi balik sini kalau pakai juga balik dah balik awal haji ni. Jadi pondang lah. Nah, tak boleh. Tanda sana senang. Nah, sebab kadang-kadang berlaku kematian dalam terowong tak, campur dengan mayat. Kalau muka lebih kurang, muka Hindu, muka Brunei, muka Thailand, muka lebih kurang. Jadi dia buat gelang, senang. Dia buat tanda sini. Orang Saudi pun tengok, Hindu. Tengok gelang, Hadari, senang buat lagi. Dah. Tu darurat. Hak kita pakai sekarang ni, perhiasan tak boleh. Nah, biar ada ustaz kata pun, terbaru fatwa daripada Arab Saudi mengatakan haram. Nah, hak daripada Jordan dan Mesir lama dah fatwa. Hak terbaru dalam internet, pergi kepada Jabatan Fatwa Arab Saudi, laman web rasmi dia ada depan sekali bab gelang lelaki-lelaki pakai, haram hukumnya. Kerana khas untuk perempuan. Kita nak pakai juga, pakai yang lain. Banyak lagi benda yang boleh. Yang boleh banyak. Kita nak bergaya dengan dia, hak boleh. Spare hitam boleh, lelaki pakai tengah malam boleh. Tak ada lagi ulama fatwa haram pakai spare hitam. Cuma bodoh lah tengah malam. Dah gitu. Suruji tak apa, libah ke kebah ke, jangan barang orang sudah. Tak salah. Baju boleh pakai, baju gini, jersey gini, topi boleh pakai, topi Jepun, topi Vietnam, tak ada salah. Jangan perhiasan dipanggil libsah, iaitu perhiasan atau pakaian perempuan. Nampak? Adakah batal wudu orang Islam jika tersentuh atau bersentuh kulit orang kafir tanpa berlapis? Saya pernah mendengar hadis begitu. Soalan pertama, ditanya kalau kita sentuh kulit orang kafir, batal ada air semayang. Batal ada air semayang. Batal wudu. Wudu air semayang. Kita ada wuduk sentuh dengan tangan orang kafir umpamanya, tak? Batal ke tak? Bapa mu kata batal, tadi aku sadangnya tu kami belu orang kata batal. Jawabnya tak batal. Laki-laki sama laki-laki, kafir ke tak kafir, tak batal. Yang batal ni kita sentuh dengan perempuan. Tu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat lain kena syahwat baru batal. Nampak kita halus sikit, mazhab Syafi'i tak syahwat pun batal. Nampak? Bukan sentuh sama lelaki tak batal. Sentuh tangan orang kafir dah wajib basuh tangan. Ada orang kata kena basuh tangan, sentuh tangan orang kafir wajib basuh tangan. Ni belajar mana? Dah wajib basuh, orang kafir tak kotor. Dia kata dalam Quran, innamal musyrikuna najasun, hanya sahaja orang kafir musyrik itu najis. Bukan tubuh dia najis, pegangan dia itu kotor. Mempertuhankan makhluk, hak tu najis. Tangan bersih. Tangan orang kafir kalau bersih ya. Dan kalau tangan orang kafir ada air kecil, kita sentuh, nak kotor kita. Kotor tak rati tangan kafir. Tangan mantu imam pun kalau ada air kecil, kotor tak. Faham itu? Jadi sentuh dengan kulit kafir tak batal wuduk. Laki-laki, perempuan dengan perempuan tak batal wuduk. Dan kalau perempuan tapi mahram kafir, tak batal tak wuduk. Dia masuk Islam, mak dia tak masuk Islam, kafir lagi. Sentuh dengan mak, tak batal wuduk. Mak dia mahram. Yang batal wuduk dia sentuh dengan sepupu dia, orang kafir lagi. Sebab sepupu dia kalau masuk Islam, dia boleh nikah, batal wuduk. Tapi kalau mak dia masuk Islam, boleh nikah dengan mak dia? Tak boleh, tak batal wuduk. Senang Islam ni kalau kita faham tu boleh, indah sungguh hukum dia. Yang itu jadi melaut labang ni kita faham rambang, tak tahu benda. Tanya hukum tak, tanya sama-sama kawan wadang pi. Mu rasa guna hukum ni, aku rasa tak apa. Dah mu ngaji mana? Aku dah ngaji, aku dengar orang kata tak. Tu dah kerja. Kawan-kawan tak salah faham kalau agama, tak salah, bukan tepat dia. Yang bagi lil jahili an yaskuta, sepatutnya bagi orang yang jahil itu diam sudah. Tak usah cakap lah, biar awak tak kata kita pandai pun. Kita dari negeri, kita katakan orang kata, orang ikut kita kata, balik awal kita.
Nah, aku rasa tak? Main rasa je. Kalau nak rasa, jangan hukum agama. Nak rasa, sate. Mu rasa kau ni? Aku rasa sedap. Apa sedap? Pasal mu bayar. Tak apa gitu. Agama jangan rasa. Nampak? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ulama kalau mu tak reti. Jangan main rasa-rasa. Jadi tak batal wuduk sentuh orang kafir. Tak batal wuduk. Sentuh orang perempuan Islam batal wuduk walaupun dia beriman. Dan kalau dia ada wuduk haram tak sentuh awet. Pada wuduk kita sentuh orang perempuan awet dah tak berlapik, haram tak? Haram hatam, haram tak? Haram juga. Haram juga, tak boleh. Tak boleh. Walaupun tak ada wuduk sudah. Lah mana yang mu peluk dia? Aku tak ada wuduk. Bedak jawab gitu. Dan kalau berlapik dia situ perempuan yang bukan mahram. Ada lapik kain, tak sentuh kulit itu. Haram tak sentuh perempuan? Haram juga. Tak boleh. Faham? Dah haram sedap. Dah bawa awet pergi patah perbuatan rejek, kita kabur belakang ni, keluar baju. Dah tak sentuh. Lepas tu kat semua ni pula sini kain. Sentuh tak? Kulit. Tak sentuh tak? Dah halal tu. Berlapik juga. Dia boleh. Nak patwa mana ni kita nak ajar. Kalau nak pegang sangat orang puan boleh. Tak haram. Satu kaedah. Nampak? Kita kabur lalu. Tak mau rahsia. Orang puan yang kita boleh nikah, tak nikah lagi, tak ada hubungan mahram, kita boleh jamuh dia, tapi kena lapik peleru. Dah kata banyak. Ada pelebu sekepiak lapar kaki ya. Kamu rabu lagi rabu lagi. Ya. Seorang ustaz beritahu bahawa batal solat perempuan yang buah dadanya bergoyang. Itu kali keluar mana pula. Mana jawab lagi? Biasa dia jawab. Tapi dia ada ditanya. Jawab lagi ya. Jawab dia. Gini mu sangat kurang. Betul lah. Bak jadi gini. Sebab apabila seorang semakin tua semuanya menjadi lagu. Kebiasaannya jika solat di rumah tidak memakai troli. Dia kata itu dia jauhi. Harap dapat beri penjelasan. Dia kata orang puan dah hak jenis lanjut dah. Jadi dia semayang rumah tak akan troli. Bila dia naik turun tu dia bergerak lah, faham tak? Tak payah tunjuk-tunjuk gambar laman puan. Hukumnya tak batal. Tak batal. Kerana bukan perbuatan yang dikira, perbuatan yang disengajakan, benda yang tidak kita buat. Kita yang dihayung ke dia berayung sendiri. Kalau kita yang dihayung pegang hayung lain lah. Ini kita bergerak, dia bergerak attack tak batal. Sama lah macam orang lelaki tak batal juga kalau berayung. Bergerak kamu jawab, ini jawab. Jawab ni malu orang. Di Malaysia hari raya Korban telah diisytiharkan pada hari Khamis 20/12 dan di Mekah pada hari Rabu 10 bulan Zulhijjah. Oleh itu ibadat wukuf 9 Zulhijjah mengikut Arab Saudi pada hari Selasa. Bagi orang yang tidak kerja ibadat haji disunatkan berpuasa. Dengan perbezaan tarikh hari raya ini, bagi orang yang ingin mengerjakan puasa sunat pada hari apakah dia patut berpuasa, sama ada hari Selasa atau hari Rabu bagi penduduk di Malaysia. Sekian, terima kasih daripada JKK yang telah insaf. JKK mana ni? Dia gedok ni. Baik. Ini soalan popular lah musim-musim gini. Dia tanya, Arab Saudi mengisytiharkan hari wukuf 9 Zulhijjah pada hari Selasa, 10 hari raya hari Rabu. Kita pula hari Rabu ialah 9 Zulhijjah, 10-nya jatuh pada hari Khamis lah sini. Jadi masalah bukan masalah raya, masalah kita nak puasa Arafah. Puasa Arafah ni puasa sehari sebelum
hari raya sebelum hari Nahar, ataupun dipanggil masa ketika umat Islam berada di padang Arafah mengerjakan rukun wukuf. Nah, baik. Jadi kita di Malaysia berlaku bersalah. Di tanah Arab tak apalah, memang hari Selasa je lah orang wukuf. Nah, orang yang tak buat haji di tanah Arab puasalah di hari Selasa. Kita ni Selasa ke Rabu. Jawabnya dua-dua boleh. Dua pendapat ada. Dua-dua pendapat. Inilah pendapat, dua-dua ni lah pendapat yang berkisar ulama-ulama sekitar tanah Jawi kita sekarang ni, di kalangan para mufti dan tutup guru yang kita temui. Hari Selasa ikut Arab Saudi pun boleh, hari Rabu mengikutkan sehari sebelum raya pun boleh juga, sebab kita sembelih korban mulanya pada hari Khamis. Maka ambil itibak Nabi semayang sehari, Nabi sayang Nabi kalau esok Nabi semayang, hari ni Nabi puasa. Maka kalau semayang kita Khamis, puasa hari Rabu. Tapi kata pendapat yang pertama pula, kalau kita pergi puasa hari Rabu sedangkan takut-takut kena hari sana, hari raya. Rabu tu hari raya, dan kalau hari raya kita pergi puasa, hukumnya haram. Tapi kalau kita terlewat pergi puasa di raya pada hari yang kedua, tak haram. Jadi kuat pendapat yang pertama, iaitu kita puasa sunat wukuf pada hari Selasa dan berhari raya pada hari Khamis. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi nak amal sabar dah. Nah, ini pendapat juga tuan guru, kalau tak silap kita dengar Tok Guru Hajiman. Tok Guru Hajiman, Pondok Hajiman. Al-Fatani. Ini jawapan kita dengar daripada telinga dia sendiri. Lain-lain tu daripada fatwa-fatwa. Jadi dua-dua boleh. Kita nak ambil hari Selasa puasa sunat wukuf, hari Rabu kita raya. Kalau nak puasa hari Selasa, nak ambil ikhtiar, nak lebih cermat, takut-takut terpuasa pada hari raya, maka lebih baik puasa hari Selasa, hari Rabu relax dulu, hari Khamis raya. Nampak ni? Boleh tu. Betul tu. Jelas dah tu yang kalau tak faham bodoh ni. Mohon penjelasan atas soalan ini. Adakah boleh wang zakat digunakan untuk membina masjid ataupun sekolah? Baik, dalam mazhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidak ada asnaf zakat yang namanya masjid atau sekolah, melainkan dalam mazhab Maliki, satu pendapat dalam mazhab Hanafi, masuk dalam fi sabilillah. Jadi kalau lebih daripada pembagian untuk asnaf yang sepatutnya, maka bolehlah kita nak beri pada masjid dan sekolah agama. Masjid dan sekolah agama sahaja, tapi taklid pada pendapat mazhab Hanafi ataupun mazhab Maliki. Dia gitu. Kerana mereka masukkan masjid, madrasah, pondok, ataupun orang yang mengajar agama atau pelajar pondok, pelajar agama, masuk dalam fi sabilillah. Mazhab Syafi'i tak fi sabilillah, mujahidin di Iraq, di Afghanistan, di Chechnya, di Palestin. Pergi haji guna kedudukan sebagai VVIP, adakah ia dibolehkan oleh syarak? Minta penjelasan. Baik, kalau memang dia tu memangnya seorang orang yang kena maaf, dan maknanya kerajaan memberi istimewa pada dia keistimewaan untuk mengerjakan haji sebagai seorang kena maaf, bukan dengan dia bukan menyambut orang kena maaf, maka ulama-ulama mengatakan harus. Dengan syarat peraturan atau peruntukan untuk orang kena maaf tersebut jangan dalam masa yang sama memberi kesempitan kepada jemaah haji di kalangan rakyat biasa, boleh ganggu orang lain. Yang ketiga, ada orang kata jika orang itu sering meninggalkan semayang fardu tidak layak untuk semayang mayat. Apakah benar? Minta penjelasan. Sekian, terima kasih. Memang benar, tapi bukan tidak layak. Nampak? Tidaklah yang lebih utama, melainkan mereka yang takut kepada Allah. Orang yang nak semayangkan mayat orang lain, mestilah orang yang ada ketakutan dalam hatinya kepada Allah. Bila tak semayang fardu, maknanya tak ada takwa pada Allah. Bila tak ada takwa, bukan golongan muttaqin. Bila tidak muttaqin, macam mana doa semayang mayat nak diterima? Sedangkan Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima solat, doa di kalangan mereka yang muttaqin. Kalau dia tinggal semayang, mana dia tak takut kepada keberkaan Allah? Tidak muttaqin, la yataqabbalullahu minhu. Tuhan tidak akan terima daripadanya. Nampak? Tapi Tuhan boleh terima janji Allah begitu.